Satu sejarah yang sangat panjang bagaimana Israel itu boleh menetap dekat Palestin dan bagaimana penjajahan Israel itu bermula. Kalau kita nak tengok kisah ni kan, kita kembali ke masa lalu ke kisah Perang Dunia Pertama kalau kita nak faham bagaimana situasi ini boleh berlaku. Dalam Perang Dunia Pertama, Turki Utsmania masuk campur walaupun tak dijemput. And then apabila Turki Utsmania tu kalah, British mula menjajah Palestin. Dalam kisah Perang Dunia Pertama itu, British dia minta tolong dengan Yahudi tau, terlibat sama. So, antara yang dijanjikan kepada Yahudi oleh British, kalau tolong dalam Perang Dunia Pertama, British akan tolong Yahudi cari tempat tinggal. Itu kita sebut sebagai Deklarasi Balfour. Apa benda sebenarnya Deklarasi Balfour 1917 ni? Ini sebenarnya adalah sepucuk surat yang ditulis oleh si Arthur Balfour tu kepada pemimpin Zionis ketika itu. Di situ dijanjikan satu tanah air kepada Yahudi. Tapi masalahnya dalam Deklarasi Balfour itu yang menjadi kontroversi dalam pengkajian sejarah sekalipun, ayat-ayat yang digunakan oleh Arthur Balfour tu agak rumit, complicated, susah nak difaham sehingga boleh ditafsir sesuka hati oleh orang Zionis ketika itu. Apabila tidak dinyatakan dalam Deklarasi Balfour dalam surat itu lokasi mana yang akan diberikan kepada Israel, Israel ada kebebasan untuk memilih mana dia nak pilih, Palestin. Dekat situ bermulalah penghijraan besar-besaran orang Israel, orang Yahudi seluruh dunia ke Palestin. Kalau kita nak sambung lagi cerita tu sebenarnya daripada Deklarasi Balfour, dia berunjur juga sehingga ke Perang Dunia Kedua. Sebab antara Perang Dunia Pertama sehingga Perang Dunia Kedua, pada awalnya Palestin ini cuba menuntut kemerdekaan daripada British selepas diserahkan kepada British daripada Turki Utsmania. Macam biasalah kan, British dia dalam sejarah pun banyak terkenal British ni watak jahat. British cakap, Palestin kalau kau nak merdeka, kami akan bagi merdeka. Tapi kena pandai berkerajaan sendiri, macam tu. Jadi Palestin pun cubalah berusaha berkerajaan sendiri. Apabila mereka dah ready pada sekitar 1938 something macam tu, dia cakap, British, kami ni dah boleh berkerajaan sendiri dah ni, bagilah kami kemerdekaan. Sekali lagi British cakap, nope, kau tak boleh lagi, masih banyak benda yang kau tak pandai lagi. Rupa-rupanya pada masa itu, ketika nasionalisme Palestin itu sudah muncul, British ketika itu dia sedang membawa orang Yahudi berhijrah secara besar-besaran ke situ. Apabila orang Palestin itu mula perasan agenda British ini, gara-gara Deklarasi Balfour itu, orang Palestin pun mula memberontak, mula menentang British. Dan gara-gara penentangan itu, British pun menghadkan penghijraan migrasi orang Yahudi ke tanah Palestin. And then Perang Dunia Kedua pun berlaku. British pun terlibat. British bagi duit kepada sana sini kepada pihak-pihak yang berperang, dia pun rugi. Bila dia rugi, krisis antara Israel dengan Palestin ketika itu macam tergantung, last British bagi kepada PBB. Bila British bagi kepada PBB ini, perkara jadi complicated. Perkara jadi complicated, tercetuslah pula peristiwa Nakba sehingga perang antara Israel Palestin itu bermula dan lebih besar. 700,000 orang penduduk Palestin yang diusir keluar, yang berpindah keluar menjadi pelarian. Satu lagi kan, bila kita sentuh tentang PBB tu, peranan PBB selepas dia dipertanggungjawabkan cuba menyelesaikan isu antara Palestin dengan Israel ni, malangnya PBB dia mengiktiraf kewujudan kedua-dua buah negara dekat situ pada awalnya. Dalam perancangan PBB itu, dia wujudkan peta antara mana satu kawasan Palestin, mana satu kawasan Israel. Macam semenanjung Gaza, tebing barat dulu dia lebih besar, tapi peta tu tak diikutlah oleh Israel walaupun diarahkan gencatan senjata macam biasalah. Dia lebih teruk apabila masuk sehingga ke tahun 1960-an, perang 6 hari apabila negara-negara Arab cuba membantu Palestin untuk bebas. Malangnya dalam perang 6 hari itu, Israel itu dapat bantuan daripada negara-negara yang lebih kuat ketenteraan dia, dan negara-negara Arab lain pun kalah. Ramai yang tarik diri daripada membantu Palestin sehingga pemimpin Israel ketika itu dapat anugerah Nobel. So, begitulah keabsahannya. Hari ini konflik antara Israel dan Palestin, penjajahan Israel tu tak selesai lagi sampai sekarang.